Dia sabotaj Anwar Ibrahim. Macam tu pula kau cakap. Lepas tu, dia nak berhenti, kau tak bagi. Dia nak berhenti, dia nak letak jawatan, kau tak bagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi dekat tempat dia, agak-agak mana tuan-tuan pilih? Sebelum karier politik dia dimusnahkan sama sekali dengan dituduh sebagai deep state, belum dia planted dengan macam-macam lagi, rasuah lah, duit itu, duit ini, luluskan projek sana sini, lebih baik aku tender. Kan? Selamat hidup aku. Jadi tak timbul langsung isu Rafizi menjadi deep state kepada kerajaan perpaduan. Lebih baik dia relax. Sebab apa? Dalam UMNO pun ada musuh-musuh dia yang tak berkenan dengan dia punya dasar ekonomi ni. Masa dia menjadi timbalan presiden, berapa banyak geng-geng UMNO bantai dia? Kan? Macam bertubi-tubi dia bantai, tapi dia jawab. Kali ni, bila UMNO bantai dia, bukan sahaja UMNO bantai dia, macam-macam Jacom akan bantai dia kalau dia masih mengekalkan kerusi dia sebagai menteri itu tadi. Ni saya bagi jawapan bocor kepada Harun Jacom. Wan Dahi nak gunakan pun boleh. So maknanya kalau kau dapat arahan daripada Jacom, kau dapat arahan daripada bos kau untuk bantai YB Rafizi, konon-konon dia hati tisu, sebab itu dia letak jawatan, kau boleh fikir dua kali. Kau gunakan aku punya argument. Jadi aku punya buah sekarang ni untuk Harun, untuk Wan Dahi, untuk abang botak yang acah-acah tu, lebih baik kau setuju je dengan aku punya saranan ni. Baik kau suruh je YB Rafizi meletak jawatan. Sebab kalau dia tak letak jawatan, dia akan jadi deep state kepada kerajaan korang. Aku cakap macam aku dah jadi pembangkang pula, kan? Kenapa pula aku tak boleh sebut Harun dengan Wan Dahi? Kenapa pula tak boleh sebut? Sejak bila pula nama diorang ni kebal tak boleh disebut? Aku nak sebut. Sebab apa? Aku tengok diorang ni yang antara yang melampau-lampau bantai YB Rafizi. Jadi aku bantai diorang balik. Sebab itu saya nak bagi penjelasan pada malam ini. Kalau tuan-tuan tanya kepada saya, ke mana YB Rafizi, dia memang akan meletakkan jawatan. Kalau dia kata, tiba-tiba aku bertukar, saya akan message, saya akan jumpa kalau boleh. Kau letak jawatan. Kalau kau tak letak jawatan, nanti diorang planted pula. Dalam parti pun kau dah kena macam ni. Ni saya cakap kau ni bahasa kita. Kan? Saya jumpa dia tak adalah aku cakap kau. Aku jumpa lah YB. Aku cakap lah YB. Kau orang ni pun. Kan? Dah pukul 12 ni jangan lurus sangat. Kan? So, kalau dalam parti pun dia diplanted sedemikian, korang bayangkan kalau dia duduk dekat kementerian. Jangan tuan-tuan, jangan. Jadi, saya pernah cakap semalam, dua live yang lepas, saya cakap kejatuhan YB Rafizi ini sebenarnya satu kebangkitan. Kalaulah kau merasakan YB Rafizi akan menjadi bodoh dan terus menjalankan kerja-kerja menteri dia, kau silap. Dia akan letak jawatan. Untuk keselamatan dia, untuk keselamatan diri dia, untuk keselamatan anak dan keluarga dia, dia akan letak jawatan. Orang boleh merancang dalam parti untuk menjatuhkan dia, tak ada perkara yang mustahil untuk orang jatuhkan dia pula dalam kementerian dia. So kalau itu berlaku, tuan-tuan, reputation dia sebagai ahli politik akan hancur berderai, tuan-tuan. Jadi, keputusan yang paling tepat adalah untuk YB Rafizi meletak jawatan. Biarkan fokus sahaja kepada sebagai ahli parlimen, ada soalan jawab dan sebagainya, bawa saja suara ahli parlimen sebagai pandan ini tadi, kawasan pandan, bangkitkan isu-isu rakyat. Dalam pada menjadi ahli parlimen yang mewakili kawasan pandan, boleh juga menyentuh isu-isu lain. Isu ekonomi, boleh bagi cadangan, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Cuma tinggal lagi jangan duduk dalam kabinet, itu saja. Engkau tak tahu siapa orang kiri kanan kau ini yang sedang merancang timing bomb, yang sedang mengikat timing bomb. Jangan. Ini tuan-tuan yang disebutkan, yang kalau saya boleh katakan, apa yang saya nyatakan ini adalah sebagai satu pemikiran yang kritikal.
Saya mengajak tuan-tuan, walaupun macam-macam Jacom mengatakan Faizal Rahman sedang menghasut orang awam, tengah menghasut orang ramai, saya mengatakan sebaliknya, aku tak menghasut. Aku mengajak orang ramai untuk berfikir secara kritikal. Untuk kita mengatakan, adakah perkara itu logik untuk berlaku? Yes. Sebab something bad happen dalam kerajaan perpaduan. Dengan mudah macam-macam Jacom akan mengatakan ada deep state dalam kerajaan perpaduan. Ada deep state itu betul tuan-tuan. Aku tak nafikan. Tapi kadang-kadang kebodohan korang pun ada juga. Faham tak? Deep state tu memang berlaku, tak nafikan. Sebab setiap kerajaan, bukan semua kaki tangan awam dia menyokong korang sebagai kerajaan. Nak macam mana, dalam jiwa dia dah memang, jiwa dia memang lebay. Kau cakap apa pun dia memang lebay, tapi dia kaki tangan awam. 8-5 tu dia menjadi kaki tangan awam yang baik. Jadi kadang-kadang dia keluarkan maklumat-maklumat. Kau tak boleh buat apalah sebab manusia. Tapi sebahagian besar lagi, kau janganlah semua kau salahkan deep state ini. Contohnya, ni saya bagi contoh. Kan? Kita lihat bagaimana dalam tempoh percaturan 2025. Percaturan, faham percaturan, bukan pemilihan. Aku tak nak guna pemilihan. Kita tengok bagaimana musim percaturan 2025 ini begitu aktif Jacom. Begitu aktif dia dengan macam-macam dia promote dia punya calon-calon dia kan. Baru kita sedar, ramai rupanya korang. Dan kemana pergi semasa PMX kena serang tu? Kemana korang pergi? MC misalnya, kan? MC punya banyak page-page yang mengadu domba, yang mainkan sentimen 3R dan sebagainya. Kemain lembab kau nak turunkan status tu. Tiba-tiba aku punya status yang menyerang Menteri Komunikasi, yang menyerang KP Jacom, engkau turunkan tak sampai 12 jam. Maknanya hiduplah MC ni. Hidup. Ingatkan hidup hanya ketika Alif Ahmad nak screwed Izzah. Tiba-tiba maksudnya sampai lah tuan sampai. Apa yang berlaku pada hari ni, nampak tak sampai kejadian tu pada kejadian Alif Ahmad tu. Baru hidup, yes, baru hidup rupanya tuan-tuan. Baru hidup. So selamat berjuang lah korang selepas ni, selamat berjuang. Okay? Selamat berjuang. Saya memang terkilan. Ni ada satu komen yang bagus. AF. Saya memang terkilan tapi saya tak nak undi PN. Baik. AF. Ni kita nak sembang. Saya nak sembang. Apa yang berlaku sekarang adalah kerajaan perpaduan. Maknanya, percayalah pada masa akan datang, takkan ada siapa-siapa ataupun mana-mana kerajaan yang boleh membentuk kerajaan dengan solid pakatan dia sahaja. PN tak akan dapat PN, PH tak akan dapat PH, BN, Barisan Nasional tak akan dapat Barisan Nasional. Kita memasuki fasa sekarang ini, semua kena bergabung kalau nak jadi kerajaan. Baik tuan-tuan, saya cakap macam ni kenapa? Sebab itulah yang berlaku juga pada negara-negara yang lain. Tidak ada kebanyakan negara-negara membentuk kerajaan atas percampuran tadi. Jadi, sebagai respon kepada saya memang terkilan tetapi saya akan takkan undi PN. Pada saya, undi calon yang berkelayakan. Alright? Undi calon yang berkelayakan. Sebab apa? Dia begini. Walaupun kadang-kadang kita rasa undi kita satu kan. Tapi undi kita yang satu ini, kalau semua orang fikir macam tu, alah undi aku satu tak payah. Tengok tuan-tuan, Ramanan akan menang. Bahaya tuan-tuan. Adakah tuan-tuan nak bagi Ramanan menang waktu PRU16? Jujur saya cakap, kalau dia jadi calon tempat aku takkan undi dia. Jadi tuan-tuan, undilah orang yang tuan-tuan rasa lebih layak yang berlawan dengan Ramanan. Undilah orang tu. Maknanya, sebab apa tuan-tuan? Bila kita takkan ada kerajaan yang terbentuk akibat daripada solid blok, maka dia akan bergabung. Jadi, argumen bahawa sokonglah kami untuk kami menjadi kerajaan, belum tentu.
akan ada pergabungan, akan bergabung. Siapa yang menang, kumpul-kumpul kira kerusi, boleh membentuk kerajaan. Itulah akan menjadi kerajaan. Jadi mana tahu, okey, mana tahu wakil rakyat yang tuan-tuan undi tu akan menang. Kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi pada saya, orang akan mula melihat, rakyat Malaysia, pengundi-pengundi akan mula melihat calon-calon tertentu. Ni yang menang-menang ni nanti confirm akan ke Demak, memang kau tak akan dapat undi dah. Sorry to say lah. Right? Dalam pada aku bercakap tadi tuan-tuan, saya bercakap tadi ada satu macai Jacom kata, gila lah. Viewer drop dia kata kan. Dah turun dah orang tengok kau ni. Macai Jacom, ni aku nak cakap. Sebenarnya, inilah viewer aku paling tinggi. Semalam 2,400 paling tinggi. Sebelum ni aku tak pernah sampai macam ni. Sampai 2,000 ni, waktu pilihan raya aku bantai UMNO dulu je. Tiba-tiba, di Javu pula, cuma peliknya aku tak bantai UMNO. Aku bantai geng-geng yang melakukan skandal politik menjatuhkan YB Rafizi. Selalunya kalau saya buat live 400 je, itu pun dah ramai lah. Tiba-tiba dia kata bila dah 2,000 drop, aku pun tak tahu macam mana kau punya matematik. Sebab itulah kau boleh sama masuk dengan macam-macam Jacom. Kan? Dia soal viewer ni, naik ke turun ke, bukan itu isu dia. Hanya geng-geng kartel je yang risau. Weh, kalau kita bercakap tak ramai orang macam mana? Tak apa, kita bayar. Kita ada cabang Vietnam, bayar. Berderu tuan-tuan viewer tu. Sampai 70 juta. Sekali kantoi Vietnamese. Sedih gila. Kalau kau ada point, kau cakap lah. Kan, kau terserah lah berapa orang nak tengok. Orang nak tengok, tengok. Orang tak nak tengok, kau bukan boleh paksa. Sama lah kau macam-macam Jacom. Aku tak paksa pun kau datang juga. Aduh, bangang betul lah walaupun apa ni Jacom ni. Aku tak boleh guna walaupun, marah nanti. The real walaupun. Aku gunakan macam Jacom. Aduh, hai. Dia cukup risau tuan-tuan dengan benda-benda kosmetik ni kan. Dia cukup risau. Berapa orang akan tengok. Sebab itu dalam kempen finale dia buat konsert. Kan, dia buat konsert sebab dah seronok. Kita jadi kerajaan sekarang. Kita ada duit bayar artis. Bayarlah artis. Apa masalah dia? Kita buat dekat hotel-hotel besar, kita dah kaya sekarang. Ada yang tanya kan, ada yang cakap, sayang PMX, episod setara dengan Atuk. Tak setara tuan-tuan. Tak setara. Jauh. Maafkan saya kerana bercakap dengan jujur tuan-tuan. Atuk tu, kalau duk kita bantai-bantai dia, berapa tahun tuan-tuan dia mentadbir? Berapa tahun tuan-tuan? Berapa tahun dia pegang Malaysia? Cuba tuliskan kat sini. Berapa tahun tuan-tuan? Tapi soalan ni bagus. Berapa tahun yang pertama kali tu, berapa tahun dia menjadi Perdana Menteri? Dan kena ingat, dia menjadi Perdana Menteri kali kedua. Kita, PMX, baru berapa tahun? Baru berapa tahun tuan-tuan? Tolong jawab. Ni, 22 campur 2, 22 campur 2, 22 campur 2. Kita baru berapa? Baru 3 bulan, baru 3 tahun. Jadi tolonglah, jangan samakan. Jangan samakan. Whatever remark yang kita bagi pada Atuk pun, okay, dia berjaya mengekalkan dia punya track record dia 24 tahun. Lepas dia kalah, kita perlukan dia, kita bergabung dengan dia. So mungkinlah, mungkin dia rasa, bila orang kiri kanan rasa, dia kata, kita dah 30 tahun mentadbir. Kita dah 30 tahun mentadbir. Jadi inilah masa dia. Inilah masa dia untuk kita singkirkan Rafizi. Dia terlupa. Jadi tolong jangan samakan. Kau tak sama langsung dengan Atuk.
Atuk senyum je kat rumah tu. Kau tengok dia bagi besok sebiji dia bagi. Satu. Hmm. Okey. Ni ada soalan tadi kan. Bro Faizal setuju tak? Alamak mana ni? Setuju ke lepas ni kita vote PN? Saya tak setuju. Saya adalah bila saya tengok apa yang berlaku, sebagaimana yang berlaku dalam percaturan ini, saya tak akan undi calon-calon yang duduk atas, yang duduk menang tu. Saya tak akan undi mereka. So, siapa yang aku akan undi? Saya akan mengundi mengikut penilaian calon. Maknanya saya evaluate calon-calon yang menjadi calon PRU pada masa akan datang. Ini yang disebut sebagai gerakan undi pihak ketiga, third force. Third force ini bukan baru tuan-tuan. Third force bukan baru, cuma mungkin tuan-tuan baru dengar daripada mulut saya. Sebenarnya third force ini bukan daripada saya. Saya tak nak claim pun. Third force ini pernah mula dibawa masuk, mula diperkenalkan oleh almarhum Tun Daim. Tun Daim pada masa itu, PRU yang lepas, PRU 15, okay, dia mula menggunakan third force. Tapi pada masa itu, gelombang Pakatan Harapan ini kuat. Jadi third force ini orang tak percaya. Sebab orang rasa macam mana third force nak membentuk satu kerajaan sedangkan kerusi dia minoriti. Jadi orang tak faham tuan-tuan. Orang tak faham. Jadi third force pada masa itu mengalami kekalahan yang teruk. Hilang deposit tuan-tuan. Sebab itu saya kata, selepas berlaku penggabungan UMNO dengan PH, bila orang tengok, sebenarnya boleh bergabung. Tak bergaduh pun. Kan, boleh bergabung dan melaksanakan tugas masing-masing, maka rakyat Malaysia sudah mula menerima akan penggabungan tersebut. Jadi, kita sampai satu stage, kita sampai satu destinasi yang disebut sebagai third force voters yang akan melihat kualiti calon setiap daripada blok. Sama ada Perikatan Nasional, Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Cuma Pakatan Harapan ini dia ada isu trust. Kau telah mematahkan hati kita. Jadi kau ada satu cabaran yang sangat besar untuk memujuk kembali pengundi-pengundi yang dulunya memenangkan kau. Apa kejadahannya, aku menangkan kau, lepas tu bila kau dah menang, kau buat kepala tahi macam ni. Apa kejadahannya benda ni? Contoh calon, banyak kan? Banyak. Contoh calon kalau saya boleh tengok daripada Datuk Jo. Datuk Jo Titi Wangsa. Tak silap saya dia jaga komoditi, tak silap saya. Itu antara calon yang pada saya, kalaulah bertanding tempat saya akan undi dia. Siapa lagi? Saya akan undi Dr. Ashraf Wajdi. Itu antara kandidat yang perform. Itu antara kandidat yang perform. Sorry to say. Kan? Jadi maknanya kita masuk satu fasa dia merentasi bendera tuan-tuan. Dia merentasi blok. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ingat malam ni dan tuan-tuan ikuti perkembangan semasa dalam tempoh setahun ke 2 tahun daripada sekarang. Tengku Zafrul, yes. Tengku Zafrul perform, betul. Saya tak nafikan. Jadi, kalau Tengku Zafrul masuk sekali lagi ke Kuala Selangor, bungkus amanah tu tuan-tuan, confirm. Bungkus. Kenapa saya cakap bungkus? Semalam ke hari ni? Pagi tadi. Pagi tadi saya baca dalam satu berita, Faiz Fazil mengatakan ada 58 orang ahli amanah yang dibuang kerana terlibat dengan percaturan 2025 keadilan. Saya cakap, saya nak komen tapi pada masa tu banyak isu dah. Esok mungkin saya akan up satu status. Saya jemput YB Faiz Fazil untuk pergi ke Kuala Selangor. Tengok berapa ratus ahli amanah yang mempunyai 2 keahlian dengan keadilan.
Sebab itulah yang bila kita tengok penyokong-penyokong Cikgu Hamidi itu sebenarnya itu adalah